Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah, kita mulakan pertemuan kita malam ini, pagi ini, dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah, dan kita niatkan pahala bacaan kita itu kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, para syuhada, para salihin, para awliya Allah, dan tidak ketinggalan juga untuk arwah keluarga kita, sahabat handai kita, rakan taulan kita yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kita di dunia yang fana ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, dilimpahkan kurnia Allah kepada kita sehingga kita dapat datang pada pagi ini, dan kita masih lagi diberi talian hayat sehingga kita dapat merasai, menikmati dan merebut peluang-peluang kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dengan kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak. Saya diminta untuk menyentuh perkara yang berkaitan dengan puasa. Jadi apa yang saya sentuh ini mungkin telah pun disentuh oleh orang lain, dan kita anggaplah itu sebagai satu ulangan. Dan dalam soal agama, kadang-kadang bila disebut benda yang berulang, orang rasa benci. Tapi mudah-mudahan kita tidak terlibat dengan golongan yang merasa benci, tak suka bila dengar benda yang berulang. Dia kata, ustaz tu sebut dah, malah sebut pula malah ni. Tu dia tak suka lah tu. Itu soal peringatan. Tapi kalau soal moga lain, tak apa. Nasi makan dah mari, makan pula lagi. Tak ada bunyi tak suka tu. Buka puasa petang kara tengok-tengok, walah nasi pula. Mari buka puasa nasi dah. Buat nasi dah, tak usah makan nasi. Ada. Tapi bila sebut soal agama, kadang-kadang ada orang rungut macam tu. Mari sebut dah.
Agon juga sebut mana. Hari ni sebut bulu. Jadi tak asi dia. Jadi mudah-mudahan tak terlibat dengan kita. Soal agama memang benda yang sama sahaja. Nabi-nabi sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka bawa adalah ajaran yang sama. Khusus mengenai puasa ini, suka saya bacakan ayat Al-Quran yang sering dibaca, sentiasa dibaca, terutamanya bila tibanya bulan Ramadan, bila tibanya bulan puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengar dah ayat ni, sama-sama kita dengar. Dan mungkin telah diperjelaskan gapo dia yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Secara kasarnya, daripada ayat ini ada 3 perkara yang disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi asas dalam kita menghayati dan kita mengenal apa itu puasa. Isu yang pertama ataupun isi pertama yang Tuhan sebut dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Allah seru untuk puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan ini seruan yang lembut. Lembut kerana Tuhan sebut ya ayyuha. Lembut, seruan yang sebut lembut. Wahai. Itu lembut dalam bahasa kita, wahai. Bunyi lembut sikit. Kalau sebut kasar sikit. Apa kasar? Wahai, lembut. Jadi ya ayyuha, itu lembut. Kalau kasar sikit, tak ada ayyuha tu, ya saja. Ya. Wahai maksud, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuhan menyeru manusia yang beriman dengan lafaz yang begitu lembut. Gapo Tuhan nak ayat? Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan ke atas kamu puasa. Puasa ni apa? Tuhan jelaskan lagi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajib atas kamu puasa ni serupa hak Tuhan wajibkan pada umat-umat dahulu. Umat dahulu pun puasa ni jugalah Tuhan wajibkan. Kemudian yang ketiga yang Tuhan sebut, matlamat, hasrat ataupun tujuan. Allah memfardukan ibadat puasa pada kita. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu 3 benda. 3 benda asas yang Tuhan sebut dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ada ulama dia memperbandingkan
tiga perkara ini. Dia buat satu sampel, contoh, supaya kita memahami gapo hak Tuhan nak royak kita. Contohnya ataupun analoginya yang dia buat serupa dengan orang buat roti canai. Saya percaya bahawa semua tuan-tuan ni, termasuk saya sendirilah, minat roti canai. Tak, minat roti canai. Tak kira lah roti canai telur ke, apa ni, apa, cotik ke, tak, macam-macam jenis roti canai lagi. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu, dibandingkan, dibuat analogi, serupalah dengan tepung gandum. Kau nak buat roti canai, tepung gandum nak buat roti canai. Kemudian kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bila dapat tepung gandum itu diuli. Dengan timbuknya, ada orang guna mesinnya, macam-macam itu cara uli. Tujuan dia supaya keluar roti canai awak comel, awak sedap, awak berselera kita makan. Tu la'allakum tattaqun. Jadi kita bertanya kepada kita sudah pun melakukan ibadat puasa. Kalau orang umur 50-60 tahun tu, sudah berapa kali dia berpuasa? Mungkin sudah 50 kali dia berpuasa. Ataupun kita ibarat dengan roti canai ni, sudah 50 kali dia buat roti canai. Adakah dapat hasil roti canai tu sedap tu? La'allakum tattaqun. Adakah berhasil sifat takwa dalam diri kita? Kita puasa 50 tahun. Boleh cek. Saya cek diri saya, tuan-tuan semua cek. Saya mahu diri kita, adakah sudah terhasil sifat takwa? Kalau tidak terhasil sifat takwa, salah siapa? Salahnya sama ada salah peringkat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah pada diri kita. Mungkin tepung gandum tu tepung gandum hok buruk, hok usai, hok berulat. Kita buat roti canai, maka roti canai tak sedap. Mungkin diri kita tu, ya ayyuhalladzina amanu, ada cacat pada diri kita. Berulat. Iman kita berulat. Akidah kita berulat. Tak comel. Maka bila hasil, tak boleh hasil takwa. Tak boleh hasil roti canai yang sedap. Itu pertama silapnya. Silap pada diri kita. Silap pada gandum. Mungkin buat roti canai dengan tepung berat. Diuli tepung berat. Jadi rupa bentuk roti canai, tapi bila makan tak suruh roti canai. Itu kita kena cek diri kita. Yang kedua, silapnya tidak terhasilnya sifat takwa. Silap pada uli.
Kita uli tak betul. Uli roti canai lagu mana? Cara nak uli. Boleh buat seminit kita uli. Orang buat roti canai. Orang buat roti canai kadang-kadang taruh sampai semalam ni. Sipek sampai semalam ni. Cara kita uli tak betul. 5 minit uli, anak goreng lalu roti canai. Tak jadi. Tak jadi. Ya. Jadi kena tengok cara kita uli. Cara kita puasa tu lagu mana? Cara puasa. Adakah puasa kita mengikut sunnah yang diajar oleh Rasulullah? Puasa kita duk fikir, bukan puasa duk fikir, bukan puasa. Nak beli gapo petani? Duk mikir waktu tu. Nak makan gapo petani? Di kedai tu seliu belakang. Dululah lah ni ada lagi bazar Ramadan. Di kedai tu kena belakang tengok. Tengok nondai warna kuning comel. Ambil. Lepas tu pergi kedai lain ada puluk nondai. Warna merah puluk. Kena puluk. Beli puluk merah. Pada serupa yang warna tu. Mana kita duk tak mikir puasa kita, duk mikir makan. Itu cara uli kita tak betul. Menyebabkan tidak hasilnya sifat takwa. Sifat takwa ni apa dia? Bagai penutup. Nak jelas sifat takwa apa dia? Takwa ni apa dia? Sifat takwa begitu penting. Berapa penting? Apa contoh penting? Contoh penting sifat takwa ini. Setiap hari Jumaat, Tok Khatib yang baca khutbah Jumaat wajib sebut takwa. Wajib pesan pada para makmum yang hadir untuk solat Jumaat, wajib dia sebut pesan dengan sifat takwa. Ittaqullah sekurang-kurangnya. Tapi Tok Khatib dia tambah lagi. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah bimtithali awamirhi wajtinabi nawahi. Ada khatib dia baca itu pula. Dia bagi definisi, takrif takwa. Takwa iaitu dengan turut segala titah perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Itu pentingnya sifat takwa. Gapo dia sifat takwa ni? Lagu mana takwa ni? Seorang telah bertanya kepada Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang terkenal. Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksudkan dengan sifat takwa itu?" Ada orang tanya Abu Hurairah, takwa ni gapo gak, wahai Abu Hurairah? Dia mau tanya Abu Hurairah. Abu Hurairah tak jawab. Tak jawab gapo sifat takwa itu gapo dia. Tapi Abu Hurairah dia tanya balik orang yang bertanya. Dia tanya balik orang yang bertanya, "Pernahkah engkau melalui suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri?" Abu Hurairah tanya itu, "Mu pernah jalan tak? Jalan itu penuh dengan duri. Duri saja. Mu pernah lalu tak ke jalan itu?" Abu Hurairah tanya. Maka orang itu pun jawab, Abu Hurairah tanya lagi, "Bagaimana tindakanmu untuk melaluinya?"
Macam mana cara mu nak lalu jalan kok penuh dengan duri. Mu jalan, tengok jalan tu duri saja. Lagu mana mu nak lalu? Abu Hurairah tanya. Maka orang tu jawab, apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya. Kalau aku tengok jalan tu ada duri, aku lari ikut lari. Aku tak lalu kat tu. Dan kalau aku tengok jalan duri ada kemungkinan aku kena balik. Kena balik buat U-turn. U-turn. Ni syuhur. Istilah U-turn. Bahasa orang putih tu. Kena balik tu orang putih juga. Kena. Orang putih saja Kelantan. Pandau Kelantan kecil orang putih. U-turn. Kena balik. Bahasa hak Melayu betul undur ke belakang. Jangan orang sebut nak undur ke belakang dah. Kau nak balik. Kau nak balik. Kau nak. Aku akan kau nak balik. Ataupun kalau aku lalu juga. Kalau aku lalu juga ke jalan tu. Aku akan berjalan dengan hati-hati. Macam mana berjalan di atas jalan yang ada duri secara hati-hati? Mata kita tak tengok ke lain. Tak tengok ke lain. Duk tengok kau duri tu jalan kita tu. Maka bila letak kaki tu cari tempat hak selesa. Kita nak letak kaki tempat hak selesa sekali. Tengok tempat ni molek ni. Tak berapa ada duri ataupun tak ada duri. Celah-celah tak ada duri. Mak kita letak kaki tu. Lepas tu nak letak kaki sebelah kiri pula. Tak letak lalu juga. Tengok dulu. Tengok. Sila-sila. Oh ni jalan mana. Pak letak situ. Begitulah orang yang berjalan. Di suatu jalan. Yang ada duri. Maka bila orang itu jawab gitu Abu Hurairah kata. Itulah takwa. Orang bertanya tadi. Gapo-gapo takwa. Itulah takwa tu. Hak tu takwa. Maknanya mu jalan di suatu jalan yang penuh duri. Kalau nampak duri, lari. Kita jalan-jalan tengok orang ngupang. Duri ni. Nak pergi dengar kau? Lari. Kalau ikut ni mana orang takwa, dia dengar orang ngupang. Kau nak kau lari. Tak saya dengar. Itu maknanya lagi. Itu orang yang bertakwa. Lagi. Kalau pergi maknanya tak ada sifat takwa. Dengar orang ngopak, harga dengar semata. Lepas tu japuk ke pula. Japuk ke pula. Tula tambah. Ui tambah pula. Itu maknanya tidak menepati sifat takwa. Sifat takwa yang dikatakan, yang diajar oleh Abu Hurairah pada seorang lelaki yang bertanya padanya, apakah itu sifat takwa? Kemudian Sayyidina Ali pula, sahabat Nabi juga. Abu Hurairah pun sahabat Nabi. Sayyidina Ali pun sahabat Nabi, dan bukan setakat sahabat Nabi. Dia adalah sepupu Nabi. Dia adalah menantu Nabi. Seorang sahabat yang terkenal. Orang panggil dia Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Itu sifat takwa juga lah tu. Ali karramallahu wajhah. Kalau sahabat-sahabat lain tak ada sebut karramallahu wajhah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tiba-tiba sebut Ali karramallahu wajhah. Dan setengah orang tambah, dua Nabi pakat dia. Radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Sebut dua-dua. Pasal apa sebut karramallahu wajhah? Ada tafsiran ulama-ulama lah. Kita nak tengok apa kata Sayyidina Ali tentang sifat takwa ini.
Sayyidina Ali memberikan definisi sifat takwa ini. Sayyidina Ali kata sifat takwa ini ada 4 ciri. 4 ciri sifat takwa. Maknanya kena ada ke 4 ni baru lekat sifat takwa seseorang. Yang pertama Sayyidina Ali kata al-khawfu minal jalil. Sifat takwa yang pertama al-khawfu minal jalil. Orang yang bersifat takwa ini iaitu mereka merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sifat yang pertama, ciri yang pertama orang yang bertakwa, dia takut Tuhan, dia takut pada Allah. Sebut nama Allah, gemetar. Sebut nama Allah, gemetar hati dia. Takut. Yang kedua, ciri yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Orang yang bersifat takwa ini dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Beramal mengikut Al-Quran, beramal mengikut As-Sunnah. Wal amalu bit-tanzil. Sayyidina Ali kata. Comel dia kata ni, dia akhir dengan huruf lam, semuanya dengan huruf lam. Sayyidina Ali kata. Itu yang kedua. Wal amalu bit-tanzil. Manusia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Benda yang Tuhan suruh, dia buat mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diajar, disuruh oleh Nabi. Itu al-amalu bit-tanzil. Kita ingat ada seorang sahabat Nabi. Dia pakai cicimah. Dia pakai cicimah. Sahabat Nabi, lelaki pakai cicimah. Bila Nabi tengok dia pakai cicimah, Nabi dia ambil cicimah tu, Nabi lepas. Dan Nabi kata orang lelaki haram pakai daripada emas. Nabi lepas cincin. Lepas tu Nabi pun, lepas Nabi kata kita, Nabi bagi nasihat, pengajaran orang lelaki tak boleh pakai cicimah. Maka Nabi pun beredar. Lepas Nabi beredar, sahabat tu dan beberapa orang kawan dia ada lagi situ. Maka kawan-kawan yang lain kata pada sahabat tadi, dia ambil balik cincin tu. Mu ambil, mu tak usah pakai. Nabi kata orang lelaki haram pakai. Mu balik, wi binimu, wi kanak tinamu. Orang tina tak haram pakai mah. Orang lelaki haram. Jadi Nabi kata orang lelaki mu ambil. Mungkin dia buat balik bini. Apa sahabat tu kata? Demi Allah, aku tidak akan ambil apa yang sudah dilempar oleh Nabi. Kalau Nabi lempar dah, Nabi terhuk dah. Mana Nabi tak kena, aku tak sini. Dia tak ambil. Itu hebat dia. Hebat dia dalam. Itu salah satu daripada ciri-ciri takwa lah. Mana hebat betul takwa dia. Dia ikut Nabi. Siapa begitu sekali. Bila Nabi tak sih, hak tu dia tak sih juga. Gapo Nabi tak sih. Yang ketiga, Sayyidina Ali kata, arda bil qalil. Arda bil qalil. Yang ketiga, redha bil qalil, dengan sedikit yang dikurniakan oleh Allah. Berakhir dengan huruf lam juga, ar-ridha bil qalil. Tuhan bagi sikit kita, rasa cukup. Rasa cukup. Kita boleh rumah biasa lah. Rumah kayu umpama. Rasa cukup. Tuhan kurniakan pada kita. Ar-ridha bil qalil. Jadi nak rasa cukup ni, tujuan nak rasa cukup ni macam mana? Kita kena tengok orang yang lebih rendah pada kita. Kalau kita naik kereta, kita tengok orang naik motosikal. Kalau kita naik motosikal, kena
kena tengok orang hak naik basikal. Kena tengok orang rendah pada kita. Bila rendah pada kita, mujur apa ada mungkin. Dia basikal je. Maka kita akan redha dengan Tuhan kurniakan pada kita. Kalau naik basikal, kita tengok orang jalan kaki. Mujur apa ada basikal. Dia jalan kaki ya. Kalau orang jalan kaki, kita tengok orang mengakut. Mari kita tengok orang lebih rendah pada kita. Maka kita akan rasa cukup dengan apa yang Tuhan kurniakan kepada kita. Dan yang terakhir, masa pun tak boleh singkat. Yang terakhir, yang keempat, kita akan di sini. Yang keempat, ciri yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahim. Wal-isti'dad liyaumir rahim. Akhirnya huruf lam juga. Yaumir rahim. Orang yang bertakwa ni, ciri yang bertakwa ni, dia sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi hari mati, hari akhirat. Duk ready semua hari akhirat. Itu orang bertakwa. Buat kerja, buat apa semua kali, ingat akhirat. Bukan semaya puasa saja ingat akhirat. Kita makan pun ingat akhirat. Kita mandi pun ingat akhirat. Kita tidur pun ingat akhirat. Macam mana ingat akhirat? Kita mandi ingat akhirat. Masuk bilik mandi ingat akhirat. Alhamdulillah, aku boleh mandi lagi hari ni. Siapa satu masa nanti aku tak boleh mandi dah, orang tolong mandi aku. Orang tolong mandi aku. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Itu mana ingat akhirat. Kita mandi pun ingat akhirat. Ingat mati. Itu orang yang bertakwa. Itulah 4 ciri yang Sayyidina Ali sebut. Jadi kita ambil hari ni ciri-ciri takwa itu yang diajar oleh Abu Hurairah dan yang diajar oleh Sayyidina Ali. Oleh kerana masa tak mengizinkan, saya ada soal lagi sebenarnya nak cerita tentang Bapak Hamka pun ada sebut cerita tentang takwa, tapi boleh rujuklah. Saya rasa di masjid ni ada tafsir Al-Azhar, boleh rujuk situ. Ada diceritakan sifat-sifat takwa tu apa dia. Bahkan ada orang sebut sifat takwa ni wiqayah. Wiqayah ni diibaratkan dengan, kalau orang Arab zaman dahulu, wiqayah ni dia sebut orang nak buat tukar. Pokok orang nak buat tukar. Maka pokok orang nak buat tukar ni dia bela jat kecil lagi. Dia kalau pokok ni belok dia betul. Supaya satu masa nanti dia nak jadi tukar ni. Tak boleh kalau belok dia lock itu. Bila lock dia tu jadi payah nak buat tukar. Tak boleh buat tukar. Jadi pokok nak buat tukar ni dia tengok jat kecil lagi pokok tu. Dia ajar molek. Pokok ni naik caca molek. Kalau kona sikit dia betul lalu. Kona sikit betul. Supaya pokok ni naik dengan betul. Bila besar nanti nak buat tukar, comel jadi. Kalau tukar tu belok, kau ni ada orang buat tukar. Itu takwa dia. Takwa maknanya kita jaga. Jaga dengan penuh hati-hati. Kalau belok sikit, kona lalu. Jangan lock. Itulah sedikit sebanyak sekiranya pada pagi ini, mudah-mudahan memberi manfaat pada tuan-tuan semua. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.